Pemain Sabah FC diingatkan supaya mempunyai mentaliti pasukan bergelar juara dalam setiap perlawanan kempen Liga Malaysia tahun ini bagi mengelak digelar pasukan ayam mati. Peringatan itu diberikan Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA, Datuk Seribu Mokhtaradin, yang mahu setiap pemain Sabah FC supaya bersungguh-sungguh memberikan kemenangan kepada pasukan. Jelasnya, beliau tidak mahu melihat adanya sikap dalam pasukan yang mahukan kemenangan tetapi semangat dan permainan yang ditunjukkan pemain seolah-olah mahu kalah. Tegasnya, setiap pemain Sabah FC mesti menunjukkan gaya seorang juara yang inginkan kemenangan agar disegani oleh pihak lawan. Bu Mokhtar yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah berkata, Sabah FC sangat terhutang budi kepada Kim Swee selain turut berterima kasih terhadap sokongan padu pihak pengurusan yang sentiasa komited memastikan skuad Sang Badak mampu memberikan saingan sengit dalam Liga Malaysia musim ini. Ibarat lautan sampah, itu yang dapat digambarkan apabila melihat longgokan sampah dengan kebanyakannya botol dan beg plastik memenuhi ruang sepanjang pesisir pantai Kampung Pulau Berhala Sandakan. Tinjauan mendapati jumlahnya terlalu banyak menyebabkan pemandangan pantai yang sepatutnya indah menjadi sebaliknya akibat pencemaran sampah yang tidak berkesudahan. Sampah di pantai berkenaan bagaimanapun bukan berpunca daripada penduduk pulau, sebaliknya dipercayai dibawa ombak dari tempat lain sebelum terdampar di pantai Pulau Berhala dan menjadi timbunan sampah di sepanjang pantai. Menurut penduduk Aznan Jeremy Roh, 20 tahun, keadaan itu berlarutan sejak beberapa bulan lalu. Berikutan benteng yang dipasang sebelum ini untuk memerangkap sampah dari laut runtuh dan menyebabkan sampah terdampar ke pesisir pantai berkenaan. Katanya usaha untuk membersihkan pesisir pantai itu sering dilakukan oleh penduduk dan pasukan keselamatan yang berada di kawasan berkenaan secara bergotong royong, namun ia sukar untuk diselesaikan kerana setiap hari sampah akan terdampar di pesisir pantai. Sementara itu, seorang lagi penduduk, Muhammad Jaidin Per, 40 tahun, mengakui keadaan itu menyebabkan kampungnya kelihatan kotor, dipenuhi sampah sarap. Katanya lagi soal kebersihan memang sudah menjadi tanggungjawab mereka sebagai penduduk, namun tidak semua dapat memberi komitmen untuk membersihkannya memandangkan pekerjaan penduduk rata-rata nelayan yang terpaksa berada di laut. Sementara itu, 9 individu ditahan membabitkan kes pergaduhan tular yang didakwa berlaku di sebuah kafe di Kubota Square, Tawau semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintenden Nur Azizul Kifli Mansor berkata, setakat ini polis menerima 2 laporan polis berhubung kejadian berkenaan. Katanya hasil daripada siasatan, polis sudah menahan 9 individu yang dikenal pasti terbabit dalam kejadian berkenaan. Tambahnya, kejadian dipercayai berpunca dari perselisihan faham yang berlaku di dalam kafe berkenaan sebelum membawa kepada pergaduhan di luar. Semua suspek yang ditahan kemudiannya dihadapkan ke Mahkamah Magistrate sebelum dibenarkan ditahan reman selama 4 hari sehingga 1 Februari depan. Katanya pihaknya akan menjalankan siasatan lanjut secara terperinci sebelum tindakan selanjutnya dijalankan. Sehubungan itu, Nur Azizul Kifli berkata, orang ramai dinasihati supaya tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan kes berkenaan bagi mengelakkan kekeliruan dan kegusaran awam. Katanya masyarakat juga disarankan supaya tidak menularkan maklumat tidak sahih kerana dibimbangi akan mengganggu siasatan polis. Dalam kejadian tular, sejak pagi semalam puluhan individu dirakam bertempur sehingga menggunakan senjata seperti samurai dan batang besi. Rakaman berdurasi 30 saat itu sempat dirakam oleh seorang wanita sebelum tular di media sosial sejak pagi semalam. Berita seterusnya, pasukan Gerakan Am PGA Sabah berjaya merampas pelbagai barangan bersubsidi bernilai RM521,017 yang cuba diseludup dalam operasi di Kampung Cenderamata, Jalan Batu Sapi, Sandakan semalam. Operasi yang diketuai Pegawai Pemerintah Batalion 20 PGA Beluran, Asisten Komisioner Muhammad Rafiq Muhammad Mustafa itu dijalankan pada jam 12.30 tengah hari berdasarkan maklumat
berisikan. Komander Brigade PJS Sabah Senior Assistant Commissioner Abdul Rani alias berkata, setibanya pasukan operasi di lokasi mendapati sekumpulan lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang memindahkan petrol ke sebuah kapal besi berkenaan. Katanya menyedari kehadiran pihak berkuasa, kumpulan lelaki terbabit terus cuba melarikan diri namun berjaya ditahan. Katanya hasil pemeriksaan lanjut mendapati kumpulan berkenaan sedang menjalankan aktiviti pemindahan minyak petrol ke kapal laut. Semua minyak berkenaan dipindahkan daripada beberapa tong berkapasiti 200 liter yang berada di atas 2 lori sambil diperhatikan oleh tonto-tonto di kawasan berkenaan. Abdul Rani berkata pemeriksaan lanjut di atas kapal pula menemukan sebanyak 44 tong gas, 95 kotak minyak masak dan beberapa hos yang disalurkan ke dalam tangki kapal. Katanya pemeriksaan dokumentasi juga dilakukan dan mendapati semua lori yang digunakan membawa minyak petrol tidak mempunyai kebenaran untuk mengangkut bahan api. Manakala lesen bagi kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sudah tamat tempoh hampir setahun yang lalu. Individu yang terlibat terus ditangkap dan dibawa bersama rampasan untuk tindakan selanjutnya. Abdul Rani berkata semua individu yang ditahan adalah membabitkan seorang warga asing dan 5 rakyat tempatan berusia 24 hingga 42 tahun. Seterusnya, keputusan kerajaan mengarahkan penutupan sekolah yang mencetuskan kluster COVID-19 malam dibuat bagi melindungi lebih ramai pelajar dan guru daripada terkena jangkitan. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata ia juga bagi memastikan jangkitan COVID-19 dapat dibendung atau localize dan tidak merebak ke tempat lain. Semalam Masri mengumumkan keputusan kerajaan untuk menutup serta-merta sekolah yang terbabit dengan kluster COVID-19 di seluruh negeri. Sementara itu, Sabah hari ini mencatat sedikit penurunan kes baharu COVID-19 kepada 267 kes berbanding 358 kes yang dilaporkan semalam. Masih berkata 8 daerah mencatat kes harian 2 angka sama dengan jumlah daerah semalam, tetapi tuaran melompat ke tangga teratas dengan 55 kes baharu. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.